Okey. So hari ni kita sambung lagi. Tekanan cecair ni. Okey, sebelum tu kita tengok ni tekanan cecair untuk soalan. Okey, contohnya ni. Okey, cikgu nak tanya tentang ni. Empangan. Kamu tahu kan empangan air? Yang macam ni kan, empangan air ni kita panggil empangan ni empangan. Okey. So, kalau empangan dia berada di mana? Ni empangan Ni kawasan empangan. Yang ada empangan ni lah. Okey. Ini air. So, kamu rasa tekanan air di sini tinggi ke rendah? Respon. Tekanan air. Kamu rasa tekanan air tinggi ke rendah? Dekat sini lah, dekat bahagian sini lah, bahagian dasar ni kan. Okey, tekanan air dia tinggi ke rendah? Respon. Tinggi. Okey, tekanan air dia tinggi. Sebab apa tekanan air dia tinggi? Sebab dia punya kedalaman dia besar kan. So bila kedalaman dia besar, kedalaman dia besar, kedalaman dia tinggi, tekanan air dia pun tinggi. So bila tekanan air dia tinggi, jadi empangan ni, kita punya empangan ni, dia punya dinding empangan dia mesti apa? Tebal ke nipis? Respon. Dinding empangan ni dinding empangan ni Tebal ke nipis ni kamu? Tebal. Ya, tebal Kalau dalam gambar ni pun, kalau kamu nampak dinding empangan dia, tebal Dinding empangan dia tebal. Kenapa dinding empangan dia kena tebal? Sebab apa? Kenapa dinding empangan mesti Tekanan tinggi. Ya, dinding empangan dia mesti tebal untuk menahan, okey? Untuk menahan tekanan air yang tinggi, okey? Sebab kat sini tekanan air dia tinggi. Jadi dinding empangan ni dia mesti tebal. Kalau kamu buat dinding empangan ni nipis, apa jadi? Empangan tu akan apa? Respon. Pecah. Ya, empangan tu akan pecah, okey? Kita tak nak empangan tu pecah. Jadi dinding empangan mesti tebal, okey? Untuk menahan tekanan air yang tinggi. Itulah empangan Kalau kat sini ada banyak gambar mana empangan. Inilah contoh-contoh empangan yang ada Ni bukan dalam Malaysia ni. Tapi empangan dia, dinding empangan dia semua kena tebal tebal Dinding dia kena tebal lah, dia tak boleh nipis. Dia kena diperbuat daripada ya Allah kenapa ni? Dia kena diperbuat daripada konkrit. Okey, supaya dia tebal. Untuk menahan tekanan air yang tinggi. Okey. Sama juga dengan submarine. Kau pernah tengok submarine? Nampak ke yang cikgu share ni? Nampak yang gambar-gambar ni? Nampak. Macam submarine kan. Perasan tak dinding submarine ni, dinding kapal selam ni, tebal ke nipis ni kalau kamu tengok? Dinding dia, badan dia, body dia, tebal ke nipis? Tebal. Body kapal selam dia tebal dari luar kamu nampak macam besarnya kapal selam ni kan. Body dia tebal sangat kan. Tapi kalau masuk dalam kapal selam, sempit je. Kamu pernah masuk tak dalam kapal selam tu? Tak. Masuk kat Melaka ada kat Melaka dia letak kapal selam. Dari luar nampak macam kapal selam tu dia macam tebal lah dinding dia tebal. Macam besar tapi bila masuk dalam sempit. Space dia, ruang dia sempit nak jalan pun sempit. So sebenarnya apa yang tebal tu? Yang tebal tu dia punya dinding dia je. Okey, dinding dia tebal sangat, dinding badan kapal selam tu. Sebab kenapa dia nak kena tebal dinding dia? Supaya dia supaya apa? Respon.
Kenapa dinding kapal selam kena tebal? Sebab nak tahan tekanan air yang tinggi. Ya, sebab nak menahan tekanan air yang tinggi. Okey, kapal selam kan dia nak menyelam bawah air. Lagi dalam dia selam, lagi tinggi tekanan air di bawah. So, tekanan air tu tinggi. Kalau dinding kapal selam tu nipis, nanti kapal selam tu boleh pecah. So, dindingnya kita kena buat tebal. Tebal dan kuat. Okey, untuk menahan tekanan air yang tinggi. Okey, so yang tu boleh faham ke yang tu? Tentang dinding tebal nipis ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kalau macam Pak ni ahli bomba ni pula, dia nak sembur air ni kan. Dia nak sembur air ni. Ni tak boleh lah ya, sebabnya tengoklah dia punya tali pipe dia kat mana, kat bawah kan. So nanti tekanan air dia rendah. So dia perlukan apa ni? Nak bagi air tu boleh ni boleh keluar laju. Dia perlukan apa? Dia perlukan satu alat nama dia pump. Dia perlukan electric pump. Okay, electric pump untuk pumpkan air tu supaya air tu laju. Sebabnya tekanan air kat sini rendah tekanan air dia rendah. So bila tekanan air dia rendah, ialah mestilah rendah kan. Sebab apa? Sebab dia kat bawah kan. Dia kat bawah sini jadi tekanan air dia rendah, kita perlukan pump lah untuk pumpkan air tu supaya laju. Okey, itu satu. Lagi apa lagi Okey, yang ni lah. Macam hari tu kan cikgu dah bagi tahu ni, nak terima ubat ni, so ubat ni mesti berada di kedudukan yang mana, tinggi ke rendah? Respon. Tinggi. Ya, dia mesti berada kedudukan yang tinggi supaya apa? Dia punya kedalaman daripada permukaan air ke tangan ni, kedalaman dia besar. Bila kedalaman dia besar, apa jadi? Kedalaman dia tinggi, tekanan dia pun tinggi. So tekanan cecair ubat ni tinggi, dia bolehlah masuk ke dalam tangan pesakit. Okey, sebab tu kena letak dia di kawasan yang tinggi supaya dapat kedalaman yang tinggi. Okey, cuba try jawab soalan ni. Dia kata seorang jururawat menyediakan satu botol intravena untuk seorang pesakit. Okey, ketumpatan darah dalam vena pesakit adalah ni lah ketumpatan dia. Okey, tekanan darah pesakit tu pula 20 mm Hg. Hg tu simbol apa? Siapa tahu? Cuba tengok jadual berkala. Hg simbol untuk apa? Mercury. Ya, simbol untuk mercury. Jadi tekanan darah pesakit ni adalah 20 mm mercury. Kenapa 20 mm mercury? Sebab alat untuk ukur tekanan darah pesakit. Okey, nama dia apa? Ni lah yang nak ukur tekanan darah pesakit ni, nama dia adalah manometer. Dia pakai manometer. Manometer tu dia macam bentuk U-tube lah ya. Tube yang berbentuk U. Okey. U-tube, lepas tu dia letak ada mercury dalam ni. Dia ada mercury. So dia adalah cara nak tengok. Nanti cikgu ajar lah. Nanti kamu akan belajar juga ni cara nak tengok macam mana mercury punya ketinggian kan. Nak tahu bacaan tekanan dia. So nama alat untuk ukur tekanan darah ni manometer, tapi dia ada nama khas dia iaitu sphygmomanometer. Tu nama dia. Sphygmomanometer. Ni untuk ukur tekanan cecair darah. Okey. Jadi disebabkan dalam dia kita pakai mercury, sebab itulah unit dia adalah dalam mercury. Okey. 20 mm mercury. Okey. Dia tanya berapakah ketinggian yang diperlukan untuk meletakkan botol intravena supaya botol intravena itu berfungsi dengan baik. Okey, kamu kena letak botol ni di kedudukan yang tinggi. Berapa ketinggian dia nak letak ni? So tu yang kita kena kira Sekarang ni tekanan darah pesakit ni berapa? 20 mm mercury.
So kan tekanan botol intravena ni mesti tinggi daripada 20 mm merkuri ke ataupun mesti rendah? Respon tekanan ni. Tekanan ubat dalam botol ni mesti tinggi daripada 20 mm merkuri ke ataupun mesti rendah daripada 20 mm merkuri? Respon. Hello, respon. Tekanan ni, tekanan tekanan ubat dalam botol intravena ni, kalau nak bagi cecair dia boleh masuk ke tangan pesakit ni, so tekanan di sini mesti tinggi ke atau rendah? Tinggi. Ya, tekanan di sini mesti tinggi. Jadi kamu kena pastikan tekanan cecair dalam botol intravena ni mesti tinggi daripada tekanan darah pesakit ni 20 mm merkuri. Barulah cecair ni boleh masuk. Faham tak? So yang ni kena make sure tekanan di sini ubat ni mesti tinggi. Cecair ubat ni tekanan dia mesti tinggi daripada ni lah tekanan darah pesakit ni. Jadi formula dia adalah tekanan pressure tekanan pressure botol intravena ni mesti lebih tinggi daripada tekanan pesakit. Okey. Mesti lebih tinggi daripada tekanan pesakit. Saya cuba nak buat pesakit Cikgu buat macam ni Tekanan darah pesakit mesti lebih tinggi daripada tekanan darah pesakit. Okey. Sekarang ni tekanan darah pesakit berapa? Dia bagi tekanan darah pesakit ni 20 mm merkuri. 20 mm merkuri. Okey. Jadi okey. Sekarang ni 20 mm merkuri ni macam mana kita nak tukar ke unit Pascal? Okey, macam nak tukar ke unit Pascal? So, kamu boleh pakai ni formula dia. H rho G. So H tu adalah ni yang 20 mm ni, tapi make sure tukar ke unit meter. Lepas tu rho ni ketumpatan. Ambillah ketumpatan mercury sebab kita ambil mercury kan. Kita guna mercury kan dalam apa tu? Manometer, alat untuk ukur tekanan darah tu. So kita ambil lah ketumpatan mercury. Lepas tu G tu adalah gravity. So kita dapatlah unit Pascal. Faham ke? Okay, cuba ni 20 mm tukar ke unit meter dulu apa? Respon. 20 mm tukar ke meter. Tukarkanlah. 20 mm tukar ke meter. Dah, tukar dah. Dapat berapa? .02. Okey, 0.02 meter. Jadi kamu masukkan 0.02 meter. Lepas tu rho tu ketumpatan mercury 13.6. Gravity ambillah 9.81. So nanti kamu darabkan 0.02 darab 13.6 darab 9.81. So kamu akan dapat berapa ni? 2.67 Okey. Okey, so kamu akan dapat ketumpatan merkuri bukan ni lah. Kejap, ketumpatan merkuri berapa? 13.6 darab 10 kuasa 3. Okey, lepas tu gravity 9.81. Okey, jadi 0.02 darab 13.6 darab 10 kuasa 3, lepas tu darab 9.81. Dapat berapa? Respon. Kira dah dapat berapa? Kamu kira ke tak tu? Mana? 2668.32. Okay, 2668.32.
Okey, so kamu akan dapat 2668.32. Okey, unit dia Pascal. Okey, itulah cara nak tukar unit. Okey, daripada unit unit Mercury nak tukar ke unit Pascal, kita pakai formula H rho G, iaitu H masukkan dia punya ukuran dia, iaitu kat sini 20 mm kan. So tukarkan kepada meter 0.02 yang dia masukkan ketupatan mercury dengan gravity. Okey, benda ni memang kamu tak, sebenarnya kamu mesti kamu bela kan, ni apa benda lah kan. Macam mana dia tiba dapat unit mercury ni kan, nanti kita belajar lah yang tu lepas ni. Cuma nak tunjuk dulu soalan ni, okey. So sekarang ni pressure, tekanan ubat ni, cecair ubat ni mesti lebih daripada ni 2668.32 Pascal ni, dia kena lebih. Okey, jadi sekarang ni apa formula nak kira tekanan cecair ubat tu? Tekanan cecair. Formula dia apa? Respon. P sama dengan GH. rho GH. Okey, rho GH ataupun H rho G. Okey. So dia mesti lebih 2668.32 Pascal. Okey, so kamu nak cari ketinggian. Nak letak berapa tinggi kan botol ni, nak letak berapa tinggi botol ni. Nak letak rendah sangat ke kan? Kalau letak rendah sangat kan, dia tak jadi, ubatnya tak nak masuk kan sebab tekanan dia rendah. So sebab tu kita kena kira nak letak berapa tinggi. Okey, so H kita tak tahu berapa tinggi nak letak. Okey, berapa tinggi berapa kedalaman, berapa kedalaman botol ubat ni kan, daripada sini ke sini berapa kedalaman dia nak. Adakah kedalaman kecil ke, adakah kedalaman besar ke. Okey, so tak tahu kan kedalaman dia berapa. Okey, rho ketumpatan. Sekarang ni kita nak ambil ketumpatan apa ni? Adakah kita ambil ketumpatan ubat ni? Dalam soalan dia tak bagi ketumpatan ubat dalam soalan dia bagi apa? Ketumpatan darah dalam vena pesakit tu. Ni ketumpatan darah dalam badan pesakit, inilah ketumpatan dia. 1.05 dapat 10 kuasa 3. So kita ambil ketumpatan darah ni sebabnya nanti ubat ni nak masuk juga pada dalam darah badan pesakit kan. So kita ambil lah ketumpatan darah tu. Itulah formula cara nak kira dia ambil ketumpatan darah, bukan ketumpatan ubat tu. Jadi 1.05 dapat 10 kuasa 3. Lepas tu gravity 9.81 kan. Okey. And then mesti lebih daripada 2668.32. Kiralah H dapat berapa? 2668.32 bahagi dah. Kira dapat berapa tu? Sekejap. 0.259 meter. Okey. So kamu akan dapat 0.259 meter. Yes, betul. So kedalaman mesti melebihi 0.259 meter. Mesti lebih daripada 0.259 meter. 0.259 meter tu maksudnya berapa sentimeter tu? Sekejap apa ni? Mana tadi? Ni tukar ke sentimeter berapa? Kalau tukar ke sentimeter? 25.9. 25.9 sentimeter. Okey, maksudnya kedalaman mesti lebih daripada 25.9 sentimeter. Kedalaman apa ni Kedalaman daripada permukaan cecair ni ke badan pesakit ni mesti lebih daripada 25 mesti lebih daripada 25.9 cm. Okey, mesti lebih. Kalau kamu letak 24 tak jadi. Nanti tekanan cecair ni rendah. Nanti cecair tu tak boleh masuk ke dalam badan pesakit. Kalau letak 25.9 cm pun tepat-tepat pun tak jadi. Nanti tekanan cecair ni, cecair ubat ni rendah, dia tak dapat masuk.
So kena make sure lebih 25.9. Mungkin boleh letak ketinggian 26 cm kan. So kalau letak 26 cm, tekanan cecair ubat ni dia akan jadi tinggi. So dia bolehlah turun ke dalam tangan pesakit ni. Faham ke benda ni? Faham. Faham. Macam complicated sikit soalan ni. Tapi macam tu lah. Okay. Next. Kita pergi ni pula. Okay, cara nak ukur tekanan cecair. Okay, kita ada alat nak ukur tekanan cecair, iaitu nama dia alat manometer. Mana manometer? Ni nama dia alat manometer yang berbentuk tube. Lepas ni bentuk U-tube ni, yang bentuk U-tube ni. Okay. So nama dia adalah manometer. Okay, manometer. So fungsinya untuk ukur tekanan cecair. So kita boleh ukurlah tekanan cecair. Jadi yang bentuk U-tube ni kita masukkan tiub getah. Okay, ni tiub getah. Lepas tu kita sambungkan dengan apa ni? Corong tisel. Lepas tu ada membran getah. Okay. Lepas tu kat dalam manometer ni kita letak mercury pun boleh, ataupun kamu nak letak air pun boleh. Okay, air. Tapi air berwarna lah. Okay, kenapa nak letak air yang berwarna? Kenapa tak letak air kosong, air yang tak ada colour tu? Supaya apa? Siapa boleh bagi? Senang tengok. Ya, supaya senang tengok. Okay. Okay, so macam mana nak ukur tekanan cecair ni guna manometer ni? Okay, sepatutnya kena buat eksperimen ni. Tapi tak apalah, tunjuk je lah Okay, sekejap Okay, kalaulah kamu letakkan corong tisel ni, kamu letak dia kedalaman dia macam ni. Contohnya ni, daripada permukaan air ke kedalaman yang ni, contohnya 5 cm. Kan, contohnya kedalaman sini 5 cm. 5 cm. Okay, so nanti ada tekanan air. Tekanan air sini dia akan tolak. Dia tolak apa ni? Dia tolak membran getah. Dia akan tolak membran getah. So dalam tiub ni ada udara dalam tiub ni ada udara. So udara dalam, maksudnya kan air tak masuk tau dalam tiub ni. Air tu hanya apa? Dia menolak membran getah tu. Boleh bayang tak? Air tu menolak membran getah. So membran getah tu dia akan melengkung ke dalam. So nanti kat dalam ni ada udara. So udara ni dia akan tolak apa? Dia akan tolak cecair yang berwarna tu, dia akan tolak tu yang sampai ke sini ni. Level dia akan naik ke atas. Okey, lepas tu kamu pun ukur. Okey, macam nak ukur? Okey, contohnya kamu ukur, kita ambil yang ni, level yang sama ni. Okey, start daripada sini, contohnya sini 2 cm. Contoh, ni 2 cm. Lepas tu yang ini 11 cm. So berapakah perbezaan 11 cm dengan 2 cm ni? Respon. Berapa perbezaan? Kamu nak kira Y. Daripada ni, perbezaan level atas dengan level bawah ni. Berapa cm? 11 cm dengan 2 cm. Berapa? 9. Ya, 9 cm. So nanti kamu rekodkan lah. Oh, okey, dia punya perbezaan ketinggian manometer, iaitu perbezaan ketinggian aras tinggi dengan aras rendah yang sama level kat sini, okey, adalah 9 cm. Kamu pun rekodlah 9 cm. Okey. Itu kalau 5 cm kedalaman dia. Okey, cuba kalau kita ambil kedalaman yang paling jauh, paling besar kedalaman dia, besar 30 cm. Okey, contohnya kamu letaklah kedalaman corong tisel ni, kamu masuk betul-betul kat bawah ni kan. So kedalaman dia adalah 30 cm. Berapa tadi ya? Paling tinggi 30 cm contohnya, 30 cm. So kan, kalau kedalaman 30 cm, tekanan dia apa? Kedalaman dia besar, so tekanan dia mestilah lebih apa? Kedalaman dia kalau lah kedalaman dia lebih besar, lebih tinggi, tekanan dia mestilah lebih tinggi. So bila tekanan lebih tinggi, tekanan air ni lebih tinggi, dia akan tolak
membran getah ni dia akan tolak melengkung ke dalam. So nanti udara dalam tiup ni pun akan tertolak. So bila dia tolak, so udara ni dia akan tolak air berwarna ni, dia akan tolak lebih tinggi. Faham tak? Dia akan tolak lebih tinggi. Kenapa dia tolak lebih tinggi? Sebab tekanan cecair dia lebih tinggi kat sini. So bila dia tolak membran getah ni dengan kuat, so udara pun akan tertolak dengan lebih kuat lah. So dia tolaklah air yang berwarna ni jauh. So aras dia akan jauh ke atas macam ni. Faham ke ni? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Lepas tu, so aras dia akan jadi lebih tinggi. Jadi kalau kat sini tadi berapa? Tadi 11 cm. So kalau kat sini mungkin 20 cm. So kamu pun tolak 20 cm, kamu tolak dengan 2 cm ni. 2 cm ni yang sama level kat sini. 20 cm tolak dengan 2 cm. Berapa? 18. 18 kan? 20 tolak 2, 18. So dapatlah 18 cm. Itulah kita panggil dia perbezaan ketinggian pada manometer. Okay? Jadi kat sini semakin bertambah kedalaman daripada 5 cm ke 30 cm ni, semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah apa? Ni 9, ni 18. So semakin bertambah dia punya apa ni? Semakin bertambah dia punya perbezaan ketinggian manometer. So perbezaan ketinggian pada manometer tu mewakili apa? Dia mewakili tekanan. Okey, dia mewakili tekanan cecair. So kat sini unit dia apa ni? Okey, kalau contohnya sini tadi kamu kira dapat berapa? 18 cm. Kita pakai air kan, 18 cm air. So ni lah unit dia 18 cm air. Macam mana nak tukar ke unit Pascal? Dia sama macam tadi. Cara dia apa? H rho G. So H tu kamu ambil ukuran dia 18 cm ni. Okay, 18 cm tukar ke meter dulu berapa? Respon. 1800. 18 cm tukar ke meter. 0.18 18. meter. Okey, kali ni raw ketupatan. Okey, kita tak ambil mercury. Dalam ni kita tak pakai mercury. Kita pakai apa ni? Kita pakai air tapi berwarna. So ambillah ketupatan air. Ketupatan air, cikgu bagilah ketupatan air 1000. Okey, gravity berapa? 9.81. 9.81. So kamu dapatlah. Cuba kira dapat berapa? 0.18 darab 1000 darab 9.81. So dia akan bagi 1765.8. Unit dia apa? Ni dah tukar semua dah. Pascal. Ya, unit dia Pascal. Inilah cara nak tukar ke unit Pascal. Faham ke? Boleh? Boleh. Boleh. So itulah dia unit Pascal kalau ini 9 cm ni, tadi dah kira kan 9 cm. Ni kalau kedalaman dia rendah 5 cm ni. Kamu tengok perbezaan ketinggian manometer tu 9 cm. Itu unit dia 9 cm air nama dia 9 cm air. Ni unit dia. Okey, kalau tukar ke unit Pascal, samalah macam tadi. Iaitu kita ambil apa? H rho G. H apa? 9 cm. Tukar ke meter berapa? Respon. 0.09. 0.09. 0.09. Lepas tu ketupatan air 1000 Gravity 9.81. So masukkan dapat berapa? 0.09 dapat 829. ya dapat 882.9 Pascal. Faham tak ini? Boleh? Boleh. So kalau kedalaman dia 5 cm, dia punya tekanan air dia adalah 882.9 Pascal sahaja. Tapi kalau kedalaman dia besar 30 cm lagi dalam, tekanan dia adalah tengok berapa? 1765.8 Pascal. So semakin bertambah kedalaman, semakin bertambahlah tekanan cecair. Tapi dalam eksperimen ni, dalam eksperimen manometer ni, kita tak terus dapat unit Pascal. Kita
akan dapat unit dalam apa? cm sebab kita ukur guna pembaris. Cara nak ukur pembaris, guna pembaris macam mana? Tengok perbezaan ketinggian antara mana? Antara yang level yang sama ni, ada yang level yang sama ni dengan yang paling tinggi. Cari beza ketinggian. Dah dapat beza ketinggian, contohnya macam ni kan, dapat beza ketinggian 9 cm air, barulah kita masuk ke formula H rho G untuk dapatkan unit Pascal. So panjanglah sikit jalan kerja dia. Faham ke? Faham. 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 Tapi sebenarnya dalam makmal kita tak perlu pun tukar unit Pascal. Kita bagi je unit 9 cm air. Dah. Yang ni 18 cm air. Dah. Macam tu je. Tak payah tukar unit Pascal. Okey, sebenarnya lah. Okey, tu kalau pakai air. Kalau pakai mercury, kita juga boleh masukkan dalam manometer ni, kita guna mercury pun boleh juga. Okey, kalau guna mercury, okey, dia tak jadilah 9 cm air, dia akan jadi 9 cm mercury. Okey, perbezaan je kan. Kamu kira perbezaan ketinggian. So dapat 9 cm, so 9 cm mercury. Sebab guna apa? Sebab guna mercury dalam manometer ni. Ni kalau macam ni 18 cm kan. So dia akan jadi unit dia 18 cm mercury. So nak tukarkan centimeter mercury ni, samalah guna formula H rho G. Okay, cuba buat H rho G pula. Nak tukar ke Pascal. So H, ambil yang 9 cm ni. 0.09 meter. Okay, rho ketumpatan mercury. Tadi berapa ketumpatan mercury? 13.6 dapat 10 kuasa 3. Tak apa, yang ni tak payah hafal dia akan bagi dalam soalan. 13.6 dapat 10 kuasa 3, gravity 9.81. Berapa? Cuba kira. 0.09. 12007.44. Ya, 12007.44 unit dia Pascal. Macam itulah. Boleh. Okey, tu kalau 9 cm. Kalau yang 18 cm mercury ni, masuk je dalam formula H rho G, 0.18 meter, ketumpatan dia 13, ketumpatan mercury 13.6 dapat 10 kuasa 3 dengan gravity 9.81. Dapat berapa? Cuba kira. Dapat berapa? 13,000 Dapat 13,341.6 Pascal. Tu cara nak tukarkan unit Pascal. Okey, kamu tengok manometer tu pakai apa? Pakai manometer, pakai mercury ke ataupun dia pakai air? Kalau pakai mercury, make sure lah ambil ketumpatan mercury. Kalau pakai air, ambil lah ketumpatan air. Faham ke tidak Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Explain ni je dah berapa minit dah. Okey, dah less than 1 minit kita juga bagi link baru. Okey. Yang ini jenis cecair pula. Alkohol, air, glycerin. Okey, agak-agak tekanan mana yang lebih tinggi tekanan cecair? Alkohol ke, air ke, glycerin ni? Respon. Glycerin.